Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih yang hendak pengurusi majlis, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ni dapat kita bersama-sama berkumpul dalam surau ini, mendirikan solat maghrib berjemaah, seterusnya berada dalam majlis yang disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai taman syurga. Kata Rasulullah, bila mana kamu melewati idza maratum bi riyadil jannah farta'u, bila mana kamu melewati taman-taman syurga, maka duduklah, singgahlah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa benda taman syurga tu? Maka jawab Nabi, hilaqu dzikr, halaqah ilmu, majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana Tuan Pengurusi sebut sebentar tadi, kita dah duk biasa selalu dah kita menceritakan di dalam kuliah-kuliah kita berkenaan dengan perkara-perkara fardu ain, dan semestinya itulah benda yang paling utama lah. Sebab itu berkaitan dengan ibadat kita seharian, tentang sah ataupun tidak solat kita, tentang berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan apa saja yang melibatkan fardu ain. Cuma dalam sekali-sekala itu kita selitkan satu dua perbincangan berkenaan dengan sejarah Islam, kerana sejarah juga merupakan satu subjek yang penting, kerana Quran itu sendiri 1/3 di antaranya adalah sejarah, menceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, menceritakan tentang sejarah-sejarah umat-umat terdahulu dan sebagainya. Maka sejarah merupakan antara medium yang penting juga di dalam dakwah. Maka mengambil semangat tersebutlah, saya kira pada malam ini kita nak ambil sedikit sebanyak ibrah tentang cerita, tentang sejarah, bukan kita cerita tentang sejarah peristiwa perang salib yang pernah berlaku dalam era 523 Hijrah dulu. Dia banyak kali. Kalau dalam tahun Masihi ni dia mula-mula berlaku 1099 Masihi, hak mula, hak kedua 1187 Masihi, hak ketiga 1191 Masihi. Tapi saya tak tahu malam ni saya nak cerita Masihi ke Hijrah, tapi samalah. Kalau saya rasa saya perlu nak cerita di sudut Hijrah, saya akan sebut tahun Hijrah. Kalau saya nak sebut Masihi, saya akan sebut tahun Masihi lah. Sebab kadang-kadang bila kita sebut tahun Hijrah, kalau tuan-tuan ada kira Masihi, lah tahun 2022, nak tolak tu senang, kan? Tapi kalau kita nak cerita di sudut Hijrah pun senang juga. Pasal kita nak tengok tahun Hijrah tu dia berapa tahun selepas Rasulullah tu, berapa tahun selepas zaman Imam Syafi'i apa semua tu, nak tahu juga, kan? Jadi saya ingat, saya cuba selit lah dua-dua yang boleh, insyaAllah. Baik. Maka tuan-tuan, peristiwa perang salib ini antara peristiwa yang berlaku di dalam sejarah Islam yang paling kurang dibicarakan oleh orang Islam. Sedangkan bagi orang Kristian, bagi orang-orang musuh Islam, sampai ke hari ini pun mereka sentiasa menjenamakan apa sahaja penyerangan dan pendudukan mereka ke atas negara Islam sebagai crusades, sebagai salib, sebagai misi salib. Hatta ketika mana Portugis sampai ke Melaka, tahu berapa tuan-tuan? 1511 pun mereka menamakan itu sebagai misi Salibiah. Tapi kita ni tulis dalam buku kita, tu serangan orang Portugis main Melaka, nak ambil rempah ratui. Nak ambil rempah ratui. Kita buang cerita-cerita agama ni daripada lembaran sejarah kita, menyebabkan bila anak-anak kita baca sejarah, maka dia merasakan lagu subjek nak lulus periksa sajalah. Dia tak merasa benda tu boleh bangkitkan semangat dia. Dia tak merasakan benda tu boleh menyebabkan dia jadi terdidik dengan ibrah. Dia tak rasa benda tu boleh menyebabkan dia tak mengulangi sejarah yang silap orang Islam dahulu. Dia tak rasa. Dia rasa aku mengaji ni untuk nak dapat subjek ni dia lulus habis, selesai. Kerana apa? Kerana kita telah memisahkan juzuk-juzuk sejarah kita dengan juzuk-juzuk agama kita.
Sedangkan bagi musuh-musuh Islam tidak begitu. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Mereka tidak akan sekali-kali redha dengan kita sampailah kita ikut depa. Ya? Dan Nabi sebut dalam hadis, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi jubrin dabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga akan mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikut mereka. Tanya para sahabat, hal yahudu wa nasara, adakah itu orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Nabi kata, kalau bukan mereka siapa lagi? Maka tuan-tuan, kerana orang Islam itu dihilang jati diri dia, maka dia akan ikut apa sahaja yang orang Yahudi dan Nasrani buat, dan dia akan merasakan itu baik. Hari ini berapa ramai dalam kalangan kita yang dia tak kenal tokoh dia, dia hilang wira dia. Tuan-tuan, saya mengajar di sekolah di Tasik Junjung, sekolah agama, ya, sama dengan Ustaz Hafiz yang duk mengajar Perubatan Islam. Kami satu sekolah. Dan bukan kata sekolah saya sajalah, saya duk ceramah di sekolah lain juga pun begitu. Bila kita tanya anak-anak murid kita remaja zaman sekarang ni tentang tokoh-tokoh Islam, paling pandai, paling tekang pun dia tak tahu nama ya. Bila kita tanya sejarah dia tak tahu. Paling dominan pun siapa? Al-Fatih seorang. Tanya lagi siapa lagi? Al-Fatih tu siapa? Oh, Al-Fatih tu sahabat Nabi. Nampak? Sampai tak tahu ambil tu ni. Ni cerita sekolah agama ni. Saya tak cerita sekolah biasa lagi ni. Hilang wira, hilang tokoh. Kerana bila jadi lagu tu tuan-tuan, bila umat Islam hilang wira, maka siapa saja naik buat nama sikit, cepat kita angkat dia dan kita akan menganggap dia wira yang baru. Kerana apa? Kerana umat Islam kehilangan wira. Bila dia hilang, orang Islam hilang wira, maka dia tak sempat bertanya siapakah orang itu. Bila siapa-siapa sahaja yang naik ataupun yang membina nama, cepat benar kita angkat dia. Ya, cerita ni panjang lah, cuma saya nak bagi introduction je. Kita pernah mengangkat satu ketika Jamal Abdul Nasir, nah, pada peristiwa pasca 1952, selepas menggulingkan kerajaan monarki di Iraq. Lepas tu dia naik, dia juga mengangkat logo-logo Islam, kita mengangkat dia. Kemudian lelaki yang sama yang membunuh ulama, apa nama ni, Syed Qutub kan, ya. Kemudian kita pernah satu ketika pasca revolusi Iran 79, kita mengangkat Khomeini. Satu dunia Islam angkat dia masa tu. Ya, kalau orang buat kajian pasca revolusi Iran 79 tu, stiker-stiker lokal asrama, budak-budak asrama ni lekat bendera muka Khomeini. Akhirnya baru kita tahu dia, orang tahu dah Syiah, tapi akhirnya baru orang tahu, oh rupanya dia ni punya manhaj dia tak sama lagu kita. Banyak kali dah. Ya, pernah tuan-tuan tahun 24 kita pernah mengangkat Atatürk sebenarnya. Hari ni baru kita tahu tak ada jahat. Dulu orang Islam pernah menyanjungi dia sebab menyangka dia wira. Sekali lagi kita silap bila mana dia menggulingkan Khilafah Uthmaniyah. Begitulah yang terjadi kepada umat Islam pun. Maaf sebutlah, di Malaysia pun lebih kurang juga lah. Ada seorang dua nampak pakai kepiah apa lebih kurang sikit, satu dua dalil, maka kita cepat angkat dia. Lepas tu baru kita tahu satu dua pembohongan dan penipuan dia. Benda ni bukan berlaku kepada orang politik saja. Dia berlaku kepada orang bisnes, dia berlaku kepada siapa pun. Kerana apa? Kerana orang Islam hilang wira, maka dia akan angkat siapa pun yang boleh cakap satu dua laras agama. Tuan-tuan, ketika mana angkatan kaum muda Turki nak gulingkan Sultan Abdul Hamid kedua tahun 1908, mereka reka cerita macam-macam nak penjatuh dia. Tak makan, orang Turki sayang kat dia. Akhirnya mereka kata apa? Mereka kata Sultan Abdul Hamid kedua ni pijak Quran. Pakat marah biar orang Turki percaya. Tragedi 31 Disember masa tu, peristiwa tu. Percaya apa yang diungkapkan oleh Angkatan Muda Turki ni, yang akhirnya mereka menyetujui ataupun mereka tak melawan bila mana Khilafah Uthmaniyah Sultan Abdul Hamid kedua yang terakhir digulingkan tu 1908. Pasal apa? Pasal sentimen agama tu dimainkan. Semua Sayyidina Osman tuan-tuan. Antara benda yang menyebabkan Sayyidina Osman difitnah, antara fitnah yang menyebabkan Sayyidina Osman dibunuh ialah antara yang kuat dia kata apa? Sayyidina Osman bakar Quran. Ya? Sedangkan memang berlaku proses pembakaran, tetapi bukan bakar nak hina Quran, tapi bakar nak jaga Quran yang asli, yang versi Osmani yang sampai kat tangan kita tu. Jadi versi yang banyak-banyak ni takkan nak tak merata, maka bakar lah. Tetapi orang tak nampak yang tu. Orang nampak bakar Quran dan sebagainya. Apa pun tuan-tuan kerja buat saran kita, tuan-tuan AJK Surau ni, kita buat satu dua benda yang kadang-kadang buat taman mainan. Kita kata contoh ni tak ada orang kata ni, saya saja reka ni.
Kita buat apa, nak bagi budak-budak anak-anak kita main-main ke sambil-sambil dia main semayang. Akan ada orang kata apa, dia pergi merepek, pergi tambah tempat mainan ke dalam tempat semayang. Nampak? Kita buat apa pun orang akan kata punya. Ya? Jadi sebab itulah tujuan kita belajar sejarah ni, kita mengenal sejarah kita ni untuk kita tidak mengulangi kesilapan yang lama. Ramai surau ni rupanya tuan. Jadi semangat sikitlah ramai-ramai aku ni. Tak sangka saya. Alhamdulillah. Saya bisa main dah surau ni. Forum dengan apa nama ni, Syekh Faisal kan, dengan Ustaz Luqman kan. Masa tu ramai sungguh pasal dia pada orang. Saya bukan ada apa. Rupanya alhamdulillah surau ni ramai. Surau Matan Tinggi B. Tak boleh saya nak pergi terus tuan-tuan. Dia cerita benda lain banyak. Saya nak pergi terus perang salib ni tuan-tuan. Pasal apa menarik perang salib ni? Dia berlaku, saya nak ambil lain jenis tuan-tuan. Kita setuju lah. Saya nak guna tahun hijrah. Saya nak guna tahun hijrah. Baik. Yang saya nak start ni dengan tahun 431 Hijrah. 431 Hijrah bermaksud kurun kelima. Ada kaedah dia macam tu. Kita kena tambah satu. Kalau 4, saya kata 400, maksudnya kurun kelima. Saya kata 500, kurun ke-6. Macam tu. Dia memang nak sebut, dia sebut macam tu. Macam kita sekarang tahun 2022 masih 2022. Jadi 20 tu tambah 1. Jadi abad ke-21. Samalah, masih dengan hijrah kira sama. Maka bila saya kata kurun kelima ni 431 Hijrah tu, saya nak pergi pada situ. Perang salib tak berlaku masa tu. Perang salib berlaku 488 Hijrah, perang salib pertama. Tetapi 50 tahun sebelum tu, 431 Hijrah, ada satu benda yang berlaku yang nak membawa kepada perang salib. Duduk. Tak mau duduk, pergi jalan kat sana. Pergi main dengan pakcik. 431 Hijrah berlaku peristiwa Manzikert War. Manzikert War ni, zaman ni masa ni Umayyah tak ada dah. Ya. Umayyah naik tahun 40 Hijrah. 150 daripada tumbang dah naik Abbasiyah. Abbasiyah merintah lama tuan-tuan. Abbasiyah naik 100 lebih 150 lebih 150. Dia tumbang tahun 656 bila Mongol main tu. Maknanya 431 yang kita sembang law ni tu ingat dalam kepala ni 431 ni Abbasiyah ada lagi. Abbasiyah ni di mana? Di Baghdad. Baik. Tapi masa ni Abbasiyah dia jadi lemah. Dia jadi payung umat Islam lagi, tetapi banyak sultan-sultan kecil lain bawah dia dah. Yang lagi kuat daripada dia. Dia di atas, dia makin lemah. Pasal masa tu depa hanyut dengan krisis pemikiran. Yang tu panjang sangatlah. Depa hanyut dengan falsafah, dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, dengan sains yang melampau. Sakanlah yang tu kita kena cerita dalam hari yang lain. Nah, habaq kata depa lemah. Dalam kelemahan ini orang-orang Kristian makin ramai di Baitul Maqdis. Ya, tapi tak ada masalah lah, boleh mai pun. Kita pun tak larang, cuma kita menguasai Baitul Maqdis. Isu dia bila jadi lagu tu tuan-tuan, Syiah makin naik. Kerajaan Fatimiyah Syiah naik, semua pakat naik, Syiah makin kuat. Maka muncul satu kerajaan Bani Saljuk. Bani Saljuk ni bangsa Turki lah. Erdogan tu kalau kita kaji, salah silah dah sampai ke Bani Saljuk punya keturunan. Ya. Kerajaan inilah yang menjadi benteng umat Islam pada kurun kelima ni. Ya. Mereka bertempur dengan beberapa pasukan Kristian yang mai. Sebab apa? Kurun kelima ini juga berlaku Volkerung, ni bahasa Jerman. Volkerung ni apa? Revolusi besar-besaran orang-orang asli dekat Eropah keluar ke pekan-pekan Eropah dan menjajah orang-orang pekan. Bangsa mana ni? Bangsa Anglo, bangsa Saxon, bangsa Norman, bangsa Viking, bangsa Vandal, bangsa Frank. Ni tak boleh saya sebut bila tuan-tuan. Bangsa-bangsa ni Allah Ta'ala jadikan mereka ni orang nomad, orang asli. Tetapi orang Indian yang itulah. Bila mana orang-orang pekan ni serabut sangat kehidupan mereka. Masa tu Eropah kan gelap, undang-undang pun teruk, gereja pun jual agama, tok imam gereja ni himpun duit. Nah, undang-undang berbeza, orang kaya lagu lain, orang miskin lagu lain. Maka Allah takdirkan orang-orang asli tu keluar menjajah mereka. Nah, sampai hari ni lah orang sebut Anglo semua tu kan. Baik. Bila bangsa ni keluar, habis mereka dapat tawan Eropah dah, mereka pi pula ke arah timur. Ni kurun kelima. Sampai ke arah timur, masa ni kalau tidak ada Bani Saljuk ni, masa tu saya ingat Perak awal lagi kita. Tetapi ada Bani Saljuk di tengah-tengah. Ataupun lebih khusus nama dia Sultan Alp Arslan. Ejaan dia bahasa Rumi ALP, Alip bunyi dia.
Arslan, Arslan. Sultan Alip Arslan ni tuan-tuan, misai dia panjang. Dalam sejarah sebut misai dia panjang sampai ke lutut kalau naik kuda. Dia lipat lagu serban tu. Tapi cengih dia. Ya. Pasukan Eropah yang keluar ni tuan-tuan menghimpun 300,000 orang tentera. Jerman, Perancis, Georgia, England nak mai serang, nak hapuskan Kesultanan Bani Saljuk ni sebab tengah depa seorang je yang duk lawan pun. Yang ni berlaku tahun 431 Hijrah. Saya sebut ini permulaan ni tak salib begini. Cuma dia nak saya kena cerita yang ni baru kita boleh faham salib sekali lagi. Masa tak dan, tapi saya cuba bagi dan juga. Maka pertempuran tu Sultan Alip Arslan ni cuma ada 20,000 orang tentera je. Tetapi kuasa Allah ni saya ringkaskan, kuasa Allah, pertempuran tu disebut sebagai manzikat war ataupun dalam Islam kita kata perang keingkapan. Sebab malam sebelum peperangan Sultan Alip Arslan pimpin qiyamul lail, kemudian dia bagi ceramah ataupun bagi pidato, bagi khutbah jihad. Kemudian dia keluar satu kain dia dalam peti dia tu. Dia kata ini kain kafan dia. Dia jangka dia akan syahid dalam perang ni. Maka kalau dia syahid, dia minta dia dikebumikan dengan kain kafan ni, menjadi tanda bahawasanya dia berjuang. Tetapi kuasa Allah tuan-tuan, 300,000 orang tentera tersebut kalah di dalam tangan umat Islam yang 20,000 lebih ya. Ini sejarah manzikat war yang orang Islam pun tulis, orang Kristian pun tulis. Kita menang, orang Islam menang. Bila jadi macam tu tuan-tuan, dia jadi satu tamparan yang hebat dekat Eropah. Okay, kenapa Sultan Alip Arslan nak lawan sangat ni dengan orang Kristian ni? Pasal masa orang Kristian duk serang umat Islam sikit-sikit tu, depa hina Rasulullah. Tu cerita dia. Ataupun lebih tepat nama salah seorang king tu Romanus. Romanus tu hina Nabi. Dia kata Muhammad boleh tolong hangpa ke? Itu yang Sultan Alip Arslan dia sumpah, dia kata aku akan cari sampai dapat Romanus tu. Bila mereka kepung orang Kristian, ada yang mati dan ditawan ni, Romanus ni ditawan. Maka bila dia berhadapan Sultan Alip Arslan yang kata misai panjang ni, Sultan Romanus ni rasa dia akan mati lah. Maka Alip Arslan tanya Romanus, agak-agak aku nak buat apa ke hang? Dengan hang hina Nabi aku sebelum ni. Romanus kata duk nampak bunuh ha. Dia kata aku akan buat lebih teruk daripada bunuh. Apa yang lebih teruk daripada bunuh? Tuan-tuan agak-agak cerdik Sultan Alip Arslan ni. Dia bebaskan Sultan Romanus ni, Raja Romanus ni. Dia bebaskan. Lepas tu dia bagi duit tambang, bagi balik Eropah. Tak cukup dengan bagi duit tambang, dia perintahkan pegawai dia 3-4 orang pi iring Raja Romanus ni balik Eropah. Hai, kata teruk apa lagu ni? Dia Sultan Alip Arslan pandai. Sampai di Eropah, masa tu cerita dekat Eropah ni cerita teruk lah. Cerita apa? Macam mana tentera kita duk ada 300,000 boleh kalah dengan tentera 20,000? Tak logik dia kata. Tiba-tiba raja depa balik diiringi oleh tentera Islam, ada duit poket pula. Terus depa kata apa? Raja kita lah yang jual game. Terus depa fikir Romanus ni kenat, padahal kawan tu tak kenat pun. Tapi cerdik Alip Arslan ni, dia buat sampai tahap Romanus terbuang. Dia pergi ke negeri ni, rakyat ni tak mau. Dia pergi ke negeri tu, rakyat tu tak mau. Dia pergi ke tempat ni, orang Eropah tu tak mau. Orang Eropah dia akhirnya King Romanus yang dulunya angkuh sampai hina Nabi kita, akhirnya dia mati terbuang begitu saja. Orang Kristian pun tak mau dia. Orang Islam apatah lagi. Itu Sultan Alip Arslan bagaimana dia buat. Lepas tu tuan-tuan, selepas manzikat war, maka kukuhlah apa nama ni, kedudukan orang Islam 460 lebih Hijrah masa ni. Masa kukuh ni, dalam 462 Hijrah ni kukuh, orang Kristian yang tinggal dekat timur ni, dekat Arab ni, sebab Rom, orang Rom ni dia pecah dua. Satu Rom barat, satu Rom timur. Tuan-tuan tahu lah ni no. Yang bila kita dah baca hadis Nabi pasal orang Rom tu timur. Gereja timur. Gereja barat ni di Itali, di England. Di era-era negara barat lah. Depa lebih awal musnah. Baik. Depa dua ni tak ngam. Tuan-tuan ingat lah. Gereja timur dengan gereja barat ni tak kamcing sebenarnya. Sagi ada pasal juga cerita ni nak perang salib lagi ni. Baik. 488 Hijrah, lepas pada tu 488 Hijrah, orang-orang Kristian timur ni pergi mengadu dekat Pope. Pope ni tu imam paling besar Kristian dunia. Pope. Pope. Bagi mereka kepercayaan orang Kristian, Pope, Tuhan bercakap dengan lidah dia.
Sebab tu kuasa Pop besar. Dia kata halal, halal. Dia kata haram, haram. Kalimat takhruju min afwahihim fahuwa fatwa. Kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut mereka dikira fatwa. Sampai ke hari ini. Anak-anak muda yang ada kat ini, Cikgu Akmal, Zahari semua, anak-anak muda yang ada ni, yang ada Netflix ni, ataupun tuan-tuan yang ada anak-anak di rumah yang ada Netflix di rumah ni, minta buka Ustaz dokumentari tajuk dia The Two Popes. Kisah tentang dua orang Pop dekat Vatican tu. Menarik dokumentari tu. Pasal seorang Pop ni, dia Tok Imam lah, Pop Tok Imam mereka ni, yang suka cara lama. Seorang lagi Pop ni yang suka cara baru. Pop yang seorang lagi ni, dia suka main bola, dia suka main snooker, main muzik. Pop yang seorang lagi ni, dia warak cara orang tua-tua lama. Clash antara mereka tu menariknya. Saya bukan nak suruh tengok Kristian tu, tapi bagus juga tuan-tuan tengok. Kita boleh nampak, oh Vatican macam ni undang-undang dia, oh Tok Imam dia lagu ni, ada rumah, ada private jet, semua dapat ni. Tengok bila sekali, cuma jangan ikut je lah kan. Tapi insyaAllah tengok usuk kita nak kenal musuh kita lagu mana, sistem mereka tu. Baik, kita tak ada macam tu. Kita tidak ada ulama' yang dia ada kuasa pemutus. Dia kata A, semua kena kata A. Tak ada. Sebab tu dalam Islam kita ada khilaf. Mazhab kita ada banyak. Pandangan-pandangan fiqh kita ada banyak. Pasal khilaf. Dan ada ketikanya khilaf akan jadi rahmat. Kita pergi di Mekah, kita boleh dalam wuduk misalnya, dalam mazhab kita, kalau bersentuh perempuan batal, kita boleh taklid ke mazhab lain. Dengan syarat kita ambil wuduk dengan mazhab tu lah. Tak batal. Macam mana? Itu yang jadi rahmat. Kita boleh pandangan paling ringan atas masyarakat tertentu lah, bukan boleh sewenang-wenangnya. Tak apa. Tapi golongan timur ni pergi jumpa dengan Pop. Masa tu nama dia Pop Urban kedua, tahun 488 Hijrah. Mereka pergi mengadu. Mereka kata sejak Bani Saljuk ni pegang Timur Tengah, kawasan-kawasan Damsyik, kawasan-kawasan Palestin, Baitul Maqdis ni, orang Kristian jadi susah nak pergi buat haji. Sebab orang Kristian duk pergi kat Baitul Maqdis, duk mengerjakan umrah mereka lah di Baitul Maqdis ni, duk pergi ziarah makam Nabi Isa, kononnya kata mereka lah. Tak ada pun. Ada lah, tapi bukan Nabi Isa di situ. Nabi Isa di langit kan. Tapi mereka pergi reka cerita orang Kristian kena tekan, kuota dia tarik balik, tersadar ramai kat KLA. Macam tu lah. Maksudnya apa, susah. Orang Kristian susah nak buat ibadat. Orang Saljuk ni duk kacau. Dulu masa Saljuk tak ada lagi, sebelum 431 senang. Umat Abbasiyah lemah. Orang Kristian boleh pergi nak buat apa pun. Lah sejak Saljuk pegang ni, jadi susah lah orang Kristian. Dia pergi mengadu. Sebab dendam mereka kepada Bani Saljuk ni. Sultan Ali Arsalan masih tak ada dah. Maka tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka pergi cerita kat Pop ni. Maka Pop ni jadi semangat. Pop terus keluarkan fatwa. Ni fatwa perang salib berlaku tahun 488 Hijrah. Pop Urban ni kira Tok Imam dunia Kristian. Keluar fatwa salib. Dia kata mana-mana pemuda yang kuat, yang gagah, yang sihat tubuh badan, wajib turun untuk kita pergi serang Baitul Maqdis, dapatkan Baitul Maqdis. Ini jihad kita bagi orang Kristian. Kena dapatkan semula, bukan dapatkan semula, kena dapatkan Baitul Maqdis. Jihad kita wajib. Dan sesiapa yang turun ke medan salib ataupun ke Baitul Maqdis ini, saya akan isytiharkan dosa dia padam. Tu kuasa Pop. Siapa tak mau tuan-tuan dosa padam. Ni yang kita jual agama lagu ni dosa dia padam. Maka tu Kristian dia gunakan agama dia betul-betul punya. Lagi dia boleh guna, dia guna sungguh-sungguh. Agama bukan tak boleh guna, boleh. Agama ni dia patut jadi penimbang, tetapi bukan alat atas penimbang tu. Masalah kita hari ni, bila kita gunakan agama tu tak jadi penimbang, tapi dia jadi komoditi, alat yang duk atas penimbang tu. Maka kita akan tukar ikut suka hati kita. Dalil ni kita buang, dalil ni kita pakai, dalil ni kita pakai, dalil ni kita buang. Maka akhirnya bila mana orang nampak kita salah, orang tak kata kita salah, orang kata Islam salah. Sedangkan Islam tak salah. Kita yang salah dalam menguruskan Islam, menyebabkan Islam itu dilihat kalah dan salah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh kira? Boleh kira 832. Maka bila mana Pop keluarkan fatwa, dia panggil fatwa salib 488 Hijrah. Depa pakat berhimpun ramai-ramai anak-anak muda seluruh Eropah ni. Ramai tuan-tuan. Ni bukan cerita Salahuddin Al-Ayyubi tuan-tuan, dia tak mana lagi ni. Ni awal lagi ni. Baik. Masa ni Islam tak ada hero, ada bukan tak ada. Maafkan, bukan tak ada. Masa ni era siapa? Era Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali beranak 450.
wafat 505. Maksudnya Imam Ghazali duk ada masa ni. Tapi Imam Ghazali ada sumbangan yang lain yang lebih besar masa ni. Di Parsi sumbangan Imam Ghazali besar. Baik. Maka tuan-tuan, orang Eropah bersiap tentera ni. Siap tentera, depa ada tentera yang orang awam, ada yang jenis-jenis rela ni pun ada yang jenis-jenis komando yang kita kata The Dark Knight tu. Baik. Masa depa duk ready ni, cerdiknya satu orang lelaki ni, orang lelaki Kristian. Dia memang orang Kristian yang duduk di timur. Bila saya kata timur, duduk di Arab lah, tapi dia Kristian. Nama dia Petrus Hermit. Saya sebut nama orang ni, kok tuan-tuan nak catat kan, tuan-tuan nak cari kan, saya sebut nama Petrus Hermit nama dia. Dia ni lelaki tua, mungkin pencen askar, tak tahulah, tapi orang Kristian. Dia dengar cerita orang Kristian nak mai berapa ribu orang, nak mai tawan Baitul Maqdis. Dia yang dah duduk dekat timur ni, dekat Arab ni, dia kata susah kan nak makan orang Islam ni, orang Islam kuat. Macam mana aku nak bantu orang Kristian sekali boleh menang? Dia kena ubah mentaliti orang Islam. Apa dia buat? 489 Hijrah, Petrus Hermit pergi cari untuk, minta maaf tuan-tuan, saya tak kata kat tuan-tuan, saya minta maaf, saya bukan kata kat, bila saya kata orang tua-tua, tuan-tuan jangan terasa, tuan-tuan muda cuma memang dia ambil orang veteran. Petrus Hermit ni pergi ambil orang veteran ni, pencen-pencen rela, askar, apa semua ni kan, apa nama ni, mergas, apa pasukan-pasukan lama lah ni kan, apa nama ni, geng-geng lama ni, dia pergi kutip dan anak-anak muda yang tak apa nak kuat ni, dia pergi kutip, dia bagi pakaian The Dark Knight, pakai baju besi, pakai topeng muka besi, The Dark Knight ni. The Dark Knight ni pasukan Kristian yang hebat lah, bagi pakai lagu tu. Maka dia ajak pasukan ni pergi serang dulu Baitul Maqdis, ataupun pergi serang dulu Bani Saljuk, nak rempuh Bani Saljuk, nak boleh masuk Baitul Maqdis ni. Depa ni kuat tak kuat? Tak kuat lah. Tak kuat lah, riang dah tak ada dah, tak larat dah. Dan Petrus Hermit ni pun dia buat, dia tak beritahu kat geng-geng raja Eropah ni yang dia nak mai, yang dia nak pergi dulu. Saja niat dia nak pergi pasal dia nak tolong Kristian. Itu antara kunci Kristian boleh menang perang salib pertama ni. Perang salib pertama Kristian menang. Dia pergi serang lah Bani Saljuk ni. Pergi serang tuan-tuan, dengan mudah orang Islam patahkan serangan dia pun. Orang Islam duk dengar dah Kristian nak mai. Lepas tu bila mai tu, orang Islam duk ingat yang mai ni adalah yang tu. Tuan-tuan faham maksud saya ni? Yang mai ni adalah yang tu. Maka bila mai dengan muka bergerun, baju besi apa semua, lawan-lawan sekali kes jatuh. Sakit lutut, gout apa ni, jatuh habis. Tu orang Islam kata lagu ni saja ke? Duk semang pumpang duk ingat ke Kristian ni terang mana sangat? Lagu ni saja. Lagu ni tak heran lah. Nampak? Orang Islam jadi overconfident. Maka tuan-tuan, itu berlaku 489. Pada tahun 492 Hijrah, baru gerombongan yang sebenar tu sampai. 492 ni perang salib pertama punya tarikh, 492 Hijrah. Pasukan tu sampai tuan-tuan, orang Islam masih lena dengan cerita 2 tahun sebelumnya yang mengatakan, mai pula dah popok tu, popok pencen tu mai dah. Depa pun buat halai-balai. Dan ada setengah dalam kalangan depa yang tak mau perang pun. Apa nak perang, pergi perang lah. Aku nak pergi esok ada ni karnival, pesta padi antarabangsa, contoh ni kan. Maksudnya aku nak pergi berjalan. Depa tak rasa macam kita kena mempertahankan Baitul Maqdis ni pasal ada 5-6 orang melihat, bukan dia teruk sangat pun Kristian. Rupanya tuan-tuan, tiba-tiba yang main tu The Dark Knight habis tuan-tuan. Kalau kita baca sejarah bagaimana depa masuk ke satu kota umat Islam, sedih tuan-tuan. Sebelum masuk Baitul Maqdis, depa pergi ke Mosul di Iraq. Lepas tu pergi di Tripoli di Libya. Lepas tu pergi di Damsyik di Syria. Lepas tu pergi di Ma'ara ni saya tak ingat, mungkin di Jordan Ma'ara ni. Masa tu setiap negeri ni ada raja-raja sendiri lah, raja-raja kecil ni. Sultan-sultan kecil ni. Masing-masing sultan ni pun tak mau tolong hang aku. Sejarah menceritakan tuan-tuan, ketika mana The Dark Knight masuk Ma'ara, 17,000 orang mati dalam tempoh 2 hari je. 2 hari 1 malam. Dan ahli sejarah menceritakan darah di Ma'ara tu sampai tahap buku lali. Darah kalau sampai buku lali kira banyak tuan-tuan. Bagaimana mereka semelih orang Islam di Ma'ara dan mereka siat kulit dia dan mereka makan. Dalam sejarah sebut anak-anak orang Ma'ara besar-besar ni mereka kerat buat sate. Ni bukan saya tambah, sebut memang kerat, anak-anak kecil ni kerat, cucuk lidi bakar makan.
Lalu bangsa Frank, bangsa orang asli Eropah, dia peduli apa? Dan masa tu tuan-tuan, yang paling menyedihkan, pemerintah Islam di, saya sebut di Damsyik, Tripoli, Mosul apa semua ni, mereka tak mau pergi tolong. Ada dua sebab. Satu memang mereka wahan. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis kan, penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, takut mati. Yang kedua, malang yang lagi teruk ni, mereka ni fikir tak apa, bangsa yang main serang ni bangsa orang asli Eropah. Mereka ni bukan kerti apa, mereka serang-serang esok, mereka dapat apa mereka nak, mereka balik Masa mereka balik esok, kita pergi ambil tanah tu kan. Ni sejarah sebut tuan-tuan. Raja-raja Arab masa tu, dalam kalangan mereka ada yang tak mau tolong dengan niat, tak apa, cantik dia tu kena, esok tempat dia aku boleh pergi. Sama-sama mereka pun ada perseteruan. Bahkan Sultan Tripoli masa tu pergi jumpa dulu dengan komander The Dark Knight. Kata, lah ni boleh, mai saya tolong kamu nak pergi Baitul Maqdis boleh, tapi jangan serang negara saya boleh tolong. Dan saya minta tolong satu lagi, tolong Ustaz kita pergi serang Mesir. So dia pun ajak pergi serang Mesir. Sebab apa? Pasal Mesir masa tu Syiah Fatimiyah. Yang seronok dia, yang Fatimiyah pula, dia dengar cerita lagu tu, terus dia hantar tentera pergi tunggu siap-siap kat Baitul Maqdis. Dah hantar surat kepada komander The Dark Knight. Dia kata apa? The Dark Knight nanti sampai Baitul Maqdis, tak payah susah hati, kami boleh tolong buka kat kamu pintu ni. Sampai terah tu, umat Islam jadi kucar kacir sampai terah tu. Kucar kacir sampai terah tu. Dan itu menyebabkan dia pemenang. 492 Hijrah, ataupun dalam kalender Masihi 1099 Masihi. Dia masuk Baitul Maqdis tuan-tuan, bukan sedikit anak dara yang dirogol. Bukan sedikit lelaki-lelaki yang dibunuh. Bukan sedikit kitab-kitab yang dibakar. Pertumpahan darah berlaku dalam skala yang mega. Sebab apa saya kata tadi? Pasal Depok ini kan orang-orang gasar. Memang disebutkan dalam sejarah beberapa penulisan tentang The Dark Knight. The Dark Knight ini ada satu kumpulan yang dia warok. Dia memang tak sentuh perempuan, dia tak minum arak, ada. Tetapi dalam ribuan itu, bukan semua yang menjaga lagu tu. Ada hak-hak ni. Maka hak-hak ni lah yang merosakkan anak gadis kita dan sebagainya. Nanti tuan-tuan, bila Islam dapat balik, saya nak cerita ni nanti jadi tak surprise. Tak apa, saya cerita lah, takut tak dan. Bila Islam dapat balik, orang Kristian punya takut. Sebab apa? Sebab dulu masa perang salib pertama, mereka buat tak elok kat orang Islam. Mereka fikir nanti orang Islam menang, orang Islam akan buat kat mereka benda yang sama. Rupanya orang Islam tak buat. Lagi saya akan sampai yang tu. Baik. Maka tuan-tuan, 492 Hijrah berlaku perang salib yang pertama. Saya nak cerita kat tuan-tuan malam ni 3 perang salib ni. Lepas tu saya cepat-cepat. Saya kena cepat ke kalau saya nak sembah pelan-pelan ni. Sekejap lagi dia tak dapat habis 3-3. Nak main sekali ni lah. Baik. Selesai dah perang salib pertama ni tuan-tuan. Kira-kira selesai ni. Saya potong banyak ni. Bukan saya potong kenapa, saya tak cerita lah satu-satu dia siap kulit. Lepas tu saya tak cerita lah. Baik. Lepas tu tuan-tuan, masa pun berlalu. Perang salib kedua ni kalau dalam Masihi dia berlaku tahun 1187, 80 tahun lepas tu. Baik. Pada tahun 492 saya kata tadi perang salib pertama kan. Baik. Pada tahun 550, berapa tahun? 60 tahun lepas tu barulah lahir seorang lelaki yang nama dia Yusuf. Yusuf ni tuan-tuan, sejarah sebut dia ni lembut. Dia tak kata lembut, dia kata melankolia. Tuan-tuan melankolia. Dulu lagu rock kapok ada cinta melankolia. Kumpulan apa banyak? Tiada terfikir terlintas. Lagu tu lah. Kumpulan apa tau? Cinta melankolia. Melankolia ni dia jiwa dia lembut. Dia tak lembut abang tak. Dia jiwa tu lembut. Dia suka sajak, suka puisi, suka budak-budak. Dia tak lembut, tapi jiwa dia lembut. Melankolik. Lelaki yang nama Yusuf ni, dia anak menakan kepada seorang panglima besar, nama dia Asaduddin Asyirkuh. Ingat nama ni. Masa ni mereka di bawah pemerintahan seorang raja besar Islam di Edisia. Nama raja ni Sultan Nuruddin Zanki ataupun Zinki. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita jasad Rasulullah pernah nak dicuri oleh orang Yahudi? Kan? Lepas tu ada seorang raja duk mimpi tu. Raja tu pak raja ni Imaduddin Zinki. Ini anak dia Nuruddin Zinki. Baik. Nuruddin Zinki ni merintah wilayah apa nama ni Baitul Maqdis ni. Sorry, bukan Baitul Maqdis.
wilayah sekitar Baitul Maqdis kecuali Baitul Maqdis. Maknanya Syria, Jordan, yang keliling ni lah, Syam apa semua ni lah. Abbasiyah di Baghdad duk ada, tapi lemah teratur je lah. Dia macam ni tuan-tuan, ibarat Malaysia tu duk ada, tetapi tiba-tiba ada Penang, ada Selangor, ada Johor contoh, lagi kaya lagi, macam tu. Tapi kita still bawah dia juga, macam tu ibarat dia. Khilafah masa tu Khilafah Abbasiyah lagi, tapi bawah tu ada kesultanan kecil yang lagi besar, yang lagi kuat, macam tu. Macam era Uthmaniyah nanti, era Uthmaniyah tahun 1920-an ataupun era Uthmaniyah tahun 1890-an, Uthmaniyah tu ada lagi, tapi Mesir masa tu Ali Pasha lagi kuat daripada dia, padahal Mesir bawah dia. Macam tu lah. Baik. Sebab tu kerajaan pusat bagi bonus 500, kerajaan negeri bagi bonus 1000. Macam tu ibarat dia. Maksudnya dia pusat, dia kaya. Dia pusat tapi dia tak kaya. Hak negeri lagi kaya. Maksudnya hak sultan-sultan bawah ni lagi hebat. Nuruddin Zanki ni kaya, besar kerajaan dia, tetapi dia bawah lembayungan Abbasiyah. Macam tu. Baik. Masa tu Abbasiyah khalifah kaya lah, tapi kerajaan teruk. Baik. Tuan-tuan, 550 lebih kurang beranak seorang lelaki nama Yusuf ni. Dia anak menakan panglima besar Islam nama dia Asaduddin Asyirkuh. Asaduddin Asyirkuh ni panglima kepada kerajaan Edisia ni, iaitu kerajaan Sultan Nuruddin ni. Kerajaan Ahli Sunnah wal Jamaah Sunnah yang memayungi Mesir apa semua ni saya kata tadi tu. Baik. Kan saya kata Mesir ni dulu ada pengaruh Syiah Fatimiyah. Fatimiyah dah tamat dah, tetapi Syiah duk ramai di Mesir. Baik. Maka 1 tahun itu berlaku pergaduhan di Mesir. Maka Sultan Nuruddin memerintah Asaduddin Syirkuh ni turun pergi Mesir, pergi settle. Sebab apa? Sebab dia akan kontrol. Jadi hang pergi Mesir Zat, hang pergi settle, dia duk bertengkar apa tu, pokok Syiah tu. Macam tu cerita saya bagi bahasa ringkas ni. Masa Asaduddin duk packing bag nak pergi tu, dia kata pada anak menakan Yusuf ni, "So, hang ikut palang Zat." Aku tulis terjemah bahasa Matang Tinggi B. "Hang ikut palang tak? Kita pergi di Mesir." Saya bawa palang. Pergi lawan dengan geng Syiah ni, dia pun duk bertengkar apa tak tahu. Pemimpin tak naik lagi, dia pun duk bergaduh. Kita ni Mesir ni bawah kita masa ni. Jadi Sultan Nuruddin suruh Pak Lam pergi. Aku nak bawa hang lah, nampak lembut sangat ni, duk tengok drama petang-petang ya. Lah hang ikut aku pergi. Maka tuan-tuan Yusuf pun siap-siap ikut. Ikutlah panglima Asaduddin Syirkuh ni. Asaduddin Syirkuh ni tuan-tuan, dia panglima besar, tapi dia pun besar. Dia memang dicerita dalam sejarah dia memang gemuk, tapi dia lawan pun kuat. Lagu orang Kukuh tu. Ada orang tu orang jenis tu. Kami duk minta takraw tuan. Ada tak mau sebut nama sekolah budak ni, dia badan ni nampak besar sungguh, tak larang angkat kaki. Dia api dia tekong ni dia angkat. Oh, dia punya tinggi. Ada orang lagu tu. Nampak gemuk tuan, tapi dia kuat. Asaduddin Syirkuh ni macam ni lah. Cuma saya tak tahu dia minta takraw ke tak. Maka tuan-tuan, dia sampai di Mesir. Dia menyelesaikan masalah di Mesir tu, kemudian dia mati. Dia mati ni ada perbahasan panjang. Ada kata dia terlebih makan, ada kata dia kena racun. Tapi kita orang Islam, kita sangka baik. Saya rasa dia kena racun. Orang Syiah racun dia dalam makanan dia. Bila dia mati di Mesir, jadi mereka ni jadi nak kena lantik gubernur baru ataupun pemerintah ataupun pendamai baru. Sultan Nuruddin yang ada di Edisia ni, dia kata aku kok mana pun hampa Syiah tak apalah, tapi aku nak yang jadi gubernur hampa ni orang Sunnah. Walaupun hampa ramai Syiah, tapi aku Sunnah. Aku nak orang Sunnah yang naik. Masa tu adalah orang Sunnah 5-6 orang lagi. Bukanlah ramai lah, tapi tak seramai orang Syiah. Tapi dalam ramai-ramai tu, orang Syiah kata kepada Nuruddin, hantar surat kepada Raja Nuruddin, dia kata kami nak budak Yusuf ni jadi gubernur kami. Pasal apa orang Syiah undi Yusuf ni? Tuan-tuan agak-agak, pasal dia lembut lah. Betul tak? Pasal orang Syiah kata, lah ni kita ambil gubernur kita ni, orang Sunnah tak apa-apa, kita ambil yang lembut lah. Senang kita nak tampang kepala dia. Ini saya tambah lah, tapi nak abang kata lagu tu. Pasal tu dia buat pilih dia. Maka Sultan Nuruddin kata tak apa, yang penting dia Sunnah, on. Maka dapat tiba-tiba dia yang pi daripada tengok drama petang-petang tu, pi Mesir teman Pak Menakan dia. Pak Menakan mati di sana, syahid di sana, dia naik jadi gubernur di sana. Dan ketika mana Allah, ni dia kata sendiri nah, dia kata ketika mana Allah sedang memberikan aku Mesir, Allah sedang memberikan aku Baitul Maqdis. Siapa dia Yusuf ni? Yusuf nama sebenar dia, gelaran dia Salahuddin Al-Ayyubi. Dia lah Salahuddin.
Dia naik jadi gubernur, orang Syiah sangka kita boleh tampak bala dia. Dia ni jenis lembut. Dia tukar watak, tuan-tuan. Watak dia bertukar daripada lelaki yang lembut jadi keras. Daripada lelaki yang duk tengok drama petang-petang jadi lelaki menguruskan pedang. Daripada lelaki yang memegang berus lukisan jadi lelaki yang memegang busur panah. Tegas dia. Ya. Tapi dia tak hilang, dia jiwa lembut tu tak hilang. Nanti kita akan baca, nanti dia akan teriak tengok orang mati. Tak hilang, cuma dia jadi tegas. Dan tegas dia, tuan-tuan, sampai Syiah tak boleh angkat kepala di Mesir. Satu. Yang keduanya, dia naik jadi gubernur. Tuan-tuan tahu apa dia buat mula? Dia pergi serang raja-raja tadi ni yang saya kata raja Islam, Mosul, Tripoli, Ma'ara ni, bekas-bekas lah baru-baru ni. Ya. Satu-satu negara Islam kecil ni dia pergi serang. Dia serang, tuan-tuan. Pasal apa dia serang? Sebelum serang dia hantar surat dulu. Dia kata jomlah kita gabung ramai-ramai. Baitul Maqdis yang kita duk tengok hari-hari dia Masjid Al-Aqsa tu, hampa tahu tak orang Kristian duk dalam tu lah ni. Orang Kristian. Dan benda tu duduk depan mata kita. Takkan kita nak biar? Lah kita gabung ramai-ramai, kita pergi serang. Sejam lah kita menang lah. Bukan ramai pun orang Kristian dalam tu. Seorang-seorang tak balas, tuan. Bahkan saya tak ingat ni raja mana, tapi dia sebut, dia kata, lah ni Salahuddin jangan usik lah Baitul Maqdis, biar api lah. Dia pun bukan kacau kita. Dia pun duduk tanah tu sudah. Kita boleh duduk lagu biasa. Tuan-tuan, sejarah ni, tuan-tuan, sama tak dengan dunia kita hari ni? Sama tu weh. Keliling tu ada semua negara Islam tu keliling tu. Tengah-tengah ada Israel, tuan-tuan. Dia boleh bernafas. Dia boleh bernafas berapa puluh tahun dah. Daripada tahun 45 sampai ke lah berapa puluh tahun dah. Bukan kata bernafas, siap duk serang orang Islam di Gaza ni. Padahal kalau keliling negara Islam ni katuk pintu sebadan, mampus dia apa? Kalau seluruh orang Islam tak perlu satu dunia, keliling dia saja pi gempur dia, sejam, tuan-tuan, Israel padam dalam dunia ni. Sejam ya. Tapi macam mana sebuah negara kecil, negara haram kecil, tengah-tengah tu, dia buka pintu ni Mesir, dia buka pintu ni Jordan, dia keliling Islam. Tapi dia boleh duduk situ gagah, dia boleh bunuh orang Islam lagi. Pasal apa, tuan-tuan? Jawapan dia satu. Zaman tak ada Salahuddin Al-Ayyubi. Zaman tu ada. Salahuddin tak boleh tengok, maka dia hantar surat, jom kita gabung. Aku pergi seorang tak boleh, aku gabung lah. Tapi saya sebut sekok tak elok pula no. Tak sopan pula. Sekok raja ni tak setuju. Sebut juga lah. Ha? Tak setuju. Pasal dia pun kata, biarlah dia tak kacau kita. Memang tak kacau, pasal dia pun nak Masjid Al-Aqsa tu. Benda ni dia berkait dengan akhir zaman, tuan-tuan. Pemerintahan Dajjal dan semua ni dia akan berkait dekat Baitul Maqdis tu. Maksudnya percubaan depa tu daripada era tu, tuan-tuan, bukan baru hari ni. Lalah, tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi tak boleh tahan, dia serang. Memang dia serang, dan sejarah sebut serang. Sebab tu ulama-ulama yang keras, dia pun tak setuju dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Pasal dia berkata Salahuddin ni serang orang Islam banyak daripada serang Kristian. Betul Tapi benda yang sama Sultan Iskandar Muda Aceh Darussalam pernah buat. Tuan-tuan baca Bustanus Salatin, tuan-tuan baca Sulalatul Salatin, tuan-tuan baca Hikayat Raja-Raja Pasai. Sultan Iskandar Muda pernah main serang tanah Melayu ni, Pahang, Perak. Pasal nak ajak bergabung lawan dengan musuh Islam. Bukan serang sebab nak tambah kuasa. Serang tu dengan tujuan dapat ambil alih rakyat hamba, duduk bawah aku jadi besar, kami tentera aku jadi ramai, kami nak serang Baitul Maqdis. Itu tujuan dia. Itu yang Sultan Iskandar Muda Aceh dapat anak angkat Sultan Iskandar Sani Pahang, yang juga sultan, yang juga wali Allah. Kita baca sejarah tu. Saya nak kena berhenti ke? Saya boleh sambung? Boleh sambung, no? Perang kedua tak mula lagi ni, macam mana nak biar nombor 3? Baik, saya ringkas lagi, no? Dia serang. Bila dia serang, tuan-tuan, semua raja-raja ni, kan saya kata tadi, bawah dia macam ni, saya nak kata. Semua raja-raja ni dia negeri kecil. Atas dia ada Sultan Nuruddin. Atas Sultan Nuruddin khalifah yang besar di Baghdad, Abbasiyah. Dia ada peringkat macam tu. Jadi raja-raja kecil ni bawah Sultan Nuruddin lah, Raja Nuruddin. Maka berita pasal Salahuddin mengamuk ni sampai ke tangan Raja Nuruddin. Jadi akan sampai satu peristiwa Raja Nuruddin dan Salahuddin terpaksa berhadapan. Sebab Raja Nuruddin baik, warak, bagus, dan dia memang ada niat juga nak bantu serang Kristian. Tapi dia cara orang lama, susun pelan-pelan. Salahuddin masa ni muda, dia tak sabar. Maka hampir nak perang dah diorang ni, tuan-tuan, hampir nak perang dah. Allah punya kuasa, Allah tak izin Sultan Nuruddin mangkat dulu.
Ya, Sultan Nuruddin mangkat sebelum sempat dua pasukan di lawan. Bila Sultan Nuruddin mangkat, nama Salahuddin makin naik, maka rakyat Sultan Nuruddin memberikan bai'ah kepada dia. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi maka dia membentuk empayar apa? Ayyubiyah. Empayar Ayyubiyah. Nah, maka jadi besar kerajaan dia. Maka dia mengumpulkan kekuatan nak serang Baitul Maqdis. Boleh tuan-tuan sikit, Baik. Okey, masa ni Baitul Maqdis pula, masa ni selesai yang tu, masa ni dalam Baitul Maqdis apa jadi? Dalam Baitul Maqdis apa jadi? Bila orang Kristian dapat Baitul Maqdis 80 tahun dulu yang saya cerita perang salib tadi tu, yang pertama, depa masuk, depa merentah Baitul Maqdis dan depa jumpa banyak khazanah lama orang Yahudi dulu dan tinggalan Nabi Sulaiman. Ya? Dan dalam Allahumma salli ala Muhammad, tafsir Nurul Ihsan tak silap saya cerita bagaimana yang ayat Quran apa nama ni Allahumma salli ala Muhammad, yang apa, wa ma kafara Sulaiman tu, ya? Ayat tu yang panjang tu kan. Dalam tafsir ayat tu menceritakan bagaimana iblis ambil buku sihir, tulis catatan-catatan sihir ataupun mentera-mentera sihir ni, kemudian tunjuk kat orang Yahudi, orang Bani Israel, dan kata dekat mereka ini Sulaiman punya. Padahal Nabi Sulaiman bukan sihir, Nabi Sulaiman apa nama ni, mukjizat, bukan sihir. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ayat tu. Mereka mengikut apa yang diajarkan oleh syaitan pada zaman Sulaiman. Itu, yang tu lah. Setan yang bagi buku tu. Jadi ahli sejarah setuju The Dark Knight, masa dia masuk Baitul Maqdis perang salib pertama dia menang kan, dia jumpa buku-buku ni. Tak tahu Ustaz Hafiz cerita tak kat tuan-tuan dalam kuliah. Buku-buku sihir ni dia jumpa dan sebahagian daripada mereka amalkan. Cerita tu panjang tuan-tuan. Nanti dia bawa kepada mereka ni balik Eropah, mereka duk amal ritual pelik-pelik, makan daging anak terona jantan, apa ni, cium laki sama laki, cium mulut, laki dengan laki kena cium mulut. Lepas tu ada majlis yang kena tutup lampu semua, banyak majlis yang pelik-pelik, ritual yang kabalah tu pelik-pelik, yang akhirnya sampai nanti orang Kristian pun meluat kat mereka. Nantilah tu cerita nanti. Kelas saya main pula. Tapi pelik. Okey. Maka masa tu dalam Baitul Maqdis ni orang Kristian yang main duduk di situ, depa dah ramai lah tuan-tuan, 80 tahun dah. 80 tahun ni lama ke? Pasal lagu tak lama. Lama tuan-tuan. Kita merdeka baru 65 tahun. Dah lama dah kan. Ni 80 tahun kira lama kan. Dah jadi berapa generasi dah? 2 generasi kurang-kurang. Ya. Maka dalam kalangan ni berpecah kepada dua puak. Satu puak disebut sebagai puak pigeon ataupun merpati. Satu puak disebut sebagai puak eagle ataupun puak helang. Saya susah hati tengok lagi 6 minit. Saya boleh lajak sikit tak tuan? Boleh tak? Saya cuba tak lajak sangat, tak kurang sangat. Okay. Puak merpati ni, siapa yang ketua dia? Nama ketua dia Raymond. Okay. Puak helang ni, nama dia apa? Ketua dia Reynolds. Okay. Puak helang ni jenis korang ajak. Saya bagi bahasa mudah. Puak merpati ni, mereka orang Kristian yang duduk di tanah Arab lama dah. Dia mereka lembut sikit. Okay. Mereka duduk ni tak ngam. Sama-sama Kristian tapi tak ngam. Lagu Islam lah ni kan ada pecah banyak. Lagu tu. Atas mereka masa ni ada Raja Baduin keempat. Nama dia Raja Baduin keempat. Dia ni sakit kusta. Dia sakit. Ya. Okay. Dia anak jantan tak ada. Kan tak ada. Kecil. Nanti bila dia sakit teruk, tak ada siapa nak waris dia. Ada seorang lelaki, nama lelaki tu Guy. Lelaki tu yang menikah dengan anak menakan dia. Maka lelaki tu pegang kuasa jadi raja. Cerita tadi complicated lah. Cuma saya nak beritahu masa ni pemerintahan mereka rosak sebenarnya. Nampak je kuat tapi mereka berpecah. Bila Salahuddin duk serang ni, duk kumpul kekuatan ni, kecuali dia buat Ayyubiyah ni nak dengan misi nak pergi tawan semula Baitul Maqdis. Maka yang si helang ni, si Reynolds ni kata, lawan lah. Raymond yang lembut ni kata, nanti Salahuddin ni hampa tak kenal dia. Kami kaji dia lama. Dia bukan calang orang. Strategi dia, power, ikatan dia dengan Tuhan pun hebat. Dan dia juga ada beberapa karamah. Sultan Salahuddin ni dia ada karamah. Nanti kita akan cerita kalau sempat. Dan dia memang hebat lah. Jadi kita nak lawan dia kena susun betul-betul. Kita kena bersatu dulu.
Renok kata aku tak peduli. Dia kata orang Islam kan tak mana pun, dia tak kenal raja-raja Arab keliling kita ni, semua lembek. Renok tak mau peduli lah. Okay. Maka tuan-tuan, Renok ni masa ni, Guy yang saya kata Guy tu, nama lelaki yang nama Guy ni, Guy ni anak murid dia. Tuan-tuan faham lah? Guy, okay. Ni Renok. Nah, Guy ni anak murid Renok. Geng parti Helang, macam nama minyak masak tu, Helang. No? Guy ni pergi menikah dengan satu orang perempuan, anak menakan Raja Badwin. So bila Badwin ni sakit teruk, anak menakan perempuan tak boleh jadi raja lah. Maka Guy ni jadi raja, pemangku. Guy ni pula anak buah kawan ni, maka kawan ni jadi besar kepala lah. Tuan faham lah, kan? Kawan ni jadi besar kepala lah. Contoh, tak payah tuan faham dia tu. Baik. Maka Renok ni ajak Guy yang pemangku raja ni pergi serang orang Islam di Madinah. Ni nak bakar lagi kemarahan Salahuddin. Provok, orang kata provok, yang duk buat lawak baru ni buka baju semua tu, provok lah tu. Nah, pasal dia sangka Salahuddin ni lembek. Raymond ni habaq dah, jangan kacau Salahuddin, jangan kacau, dia tak sama macam orang Arab yang lain. Tak, Renok tak percaya. Dia tercabar bila Raymond kata lagu tu. Maka dia kata, apa aku nak tengok dia tahu mana. Dia pergi di Madinah, dalam on the way di Madinah, dia pergi dalam musim haji, tuan-tuan. Dia pergi bunuh orang Islam yang nak pergi haji. Kemudian dalam sejarah menyebutkan dia usik. Dia ada khilaf, ada kata anak menakan, ada kata adik Salahuddin, sampai mati perempuan. Lepas tu di Madinah, dia tak pijak kubur Nabi, tapi dia tunjuk dengan tangan. Dia kata, ni Muhammad nampak ni boleh bangun tak? Selamatkan hamba. Dia sebut ayat yang macam King Romanus sebut dulu, ingat tak? Yang saya sebut tadi tu. Muhammad hampa ni boleh bangun tak selamatkan hamba? Korang ajak orang Islam ni, hampa kata kita malah boleh tahan lagi. Nah, hampa kata kita ni apa? Hampa kata kita boleh terima penganah, kita boleh sabar ni. Tapi hampa jangan kata kat Nabi kami. Ya. Yeah. Pasal kecintaan orang Islam kepada Nabi dia luar biasa. No. Tuan-tuan, pada tahun yang penyerangan tu berlaku tahun 588. Kalau saya silap, setahun plus minus lah, setahun dua. Tapi 588. Yang dia pergi bunuh adik Salahuddin, dia pergi bunuh rombongan haji, dia pergi hina kubur Nabi, dan Nabi dia kata, Muhammad boleh bangun ke, tolong apa? Dia tunjuk dengan tangan tu. Maka tuan-tuan, masa tu 588 Hijrah ni disebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibn Katsir. Dia nukil sejarah ni daripada Ibn Athir, tokoh sejarah era itu, menceritakan seluruh kawasan Syam. Senang abad Syam lah masa tu, Syria, Damsyik, apa semua, Lubnan, apa semua, Syam bertukar jadi lautan hitam. Serban orang Islam, tukar serban hitam, bangkit nak mengamuk. Pasal apa? Pasal hang sentuh Nabi kami. Jangan sentuh Nabi kami. Hang boleh sentuh benda lain. Hang boleh kata orang Islam penganah, hang boleh kata orang Islam malah. Hang jangan sentuh satu huruf pun pasal Nabi kami, benda yang tak elok. Tuan-tuan, Nabi kita maruah kita, Nabi kita darah kita. Tanpa baginda kita tak tahu jadi apa kita sekarang. Pasal tu benda lain kita boleh sabar, tapi bab Rasulullah jangan main. Seluruh dunia kecintaan kita kepada Nabi kita begitu besar. Jadi orang Islam yang selama ini masa tu lembek, lembut, sabar, bila Guy dengan Renok dah sentuh Rasulullah, dia tak boleh sabar. Berimpun seluruh Syam dengan lautan hitam, kata Ibn Athir. Serban orang Islam mujahid tuntut bai'ah Sultan Salahuddin. Jomlah tuanku, tapi terus jangan nak biar. Bila berita ni sampai ke Salahuddin, tuan-tuan, dalam sejarah sebut di Waqla. Ni sejarah yang saya sebut ni sekarang ni, yang sebut ni Karen Armstrong dalam buku dia. Dan Karen Armstrong ni Yahudi, dia bukan orang Islam sampai sekarang. Perempuan dia hidup lagi. Dia kata sejurus mendengar cerita adik dia dibunuh, dia sabar lagi. Tetapi dia dengar pegawai dia cerita Rasulullah dihina, Salahuddin mengeluarkan pedang dia. Dia cucuk atas tanah. Dia kata, pedang ini akan aku semelih tengkuk Renok tu sendiri. Dia kata, hang bunuh adikku, aku boleh sabar ni. Hang sentuh Nabi ku, kesabaranku hilang. Sampai tak tu, tuan-tuan. Maka Salahuddin mula menyusun strategi, ya? Maka Guy Renok ni lari balik. Dia tahu, Salahuddin ada adik lelaki nama Al-Adl. Al-Adl ni nanti perang salib ketiga dia ada banyak sumbangan. Tapi masa ni Al-Adl dengan Salahuddin ni lebih kurang sama kuat lah. Tapi Al-Adl ni lebih muda, Salahuddin lebih matang, macam tu.
Al-Adil ni pergi dengan tim komando dah pergi serang di Madinah. Ramai juga Kristian mati, tetapi Rinok dengan Gai sempat lari balik ke Baitul Maqdis. Sampai Baitul Maqdis, mereka mesyuarat. Raymond kata, aku dah kata dah, jangan kacau Salahuddin pasal orang sayang dia, pengaruh dia besar, dia ada karamah semua tu lah. Rinok tak boleh sabar. Rinok kata, apa hang nak puji orang Islam ni? Hang nak puji orang Islam macam apa? Kita sama-sama Kristian. Hang kenat dengan Kristian ke? Maka mereka usir Raymond ni keluar daripada majlis mesyuarat tu. Keluar dewan, silakan bentara keluar dewan macam tu lah. Maka Raymond kena keluar daripada dewan dia. Raymond ni, tradisi orang Kristian dulu, setiap komander ni ada kawasan dia sendiri. Raymond dekat Tibares. Reno dekat Karnak ataupun Karak. Karak ni bukan di KL, ini Karak di Jordan. Baik. Maka Al-Adil lepas semua ni pergi jumpa dengan Raymond, kata kami nak masuk Tibares sebab kami nak susun strategi, nak pergi serang Karak, nak pergi serang Baitul Maqdis. Raymond masa tu dah terasa hati dengan orang Kristian, dia bagi. Sebab tu Ibnu Katsir sebut di dalam Bidayah wa Nihayah, dalam fasal ini dia kata apa? Kalau bukan kerana setan-setan itu, nescaya Raymond telah masuk Islam. Setan tu siapa? Reno, Gai apa semua ni lah. Pasal Raymond ni hati lembut. Dia dengan Salahuddin tak ada masalah sebenarnya. Cuma dia Kristian lah. Saya pendek cerita tuan-tuan, berlaku Battle of Hittin 589 Hijrah, perang Hittin. Perang ni Sultan Salahuddin buat propaganda nak main serang 300,000 orang. Yalah, kumpul seluruh Syam ni, kan? Lepas tu tiba-tiba yang turun pergi 5,000 orang ya. Maka Raymond masa tu, walaupun dia dengan orang Islam tak ada masalah, tapi dia Kristian. Dia abang kat orang Kristian, dia kata jangan duk turun ni. Pasal Salahuddin ada 300,000, pasal apa dia hantar 5,000 orang saja? Aku rasa ni perangkap. Rina sekali lagi dia kata ni tak ada ah. Salahuddin tak berani pun sebenarnya. Dia ada orang Islam penakut. Memang 5,000 orang tu saja. Mana ada 300,000? Ni semua cerita palsu ni. Maka dia talar api. Rupanya tuan-tuan, bukan 300,000, maaf kasih 100,000 kot. Tapi lebih. Rupanya tuan-tuan, bukan 300,000 dah, ramai sangat tu. 100,000. Rupanya tuan-tuan, Saki baki yang ada 95,000 lagi ni, mereka berimpun di kawasan Hittin ni. Saya nak cerita kena sambil lukis seronok ni. Mereka berimpun, mereka jaga satu telaga dekat lembah Hittin tu. Jadi orang Kristian ni berjalan sampai telaga ni, Renok dah kata dah sampai terus dah sampai Hittin, ada RNR satu, telaga oasis ni, kita boleh minum sat. Sampai-sampai orang Islam duk jaga dah, kepung, punya ramai. Mereka lari pergi telaga ni. Ada orang Islam lagi, lari pergi telaga. Terus dah sampai Hittin tu. Sampai dekat tengah-tengah Hittin tu, tanduk Hittin tu, tempat nak berlaku perang tu, mereka dah tak larat. Sampai Rinok ni sendiri kata, ya Tuhan, perang dah tamat. Dia kata, dia tak larat. Ayak tak minum berapa hari. Sehari pun 2 hari mati. Rasa nak tinggal mungkin ayak titik 2 lah kot. Dengan baju besi, dengan panah, dengan tak makan, dengan tak minum. Sultan Salahuddin saja main mereka ni, susun strategi bagi dalam perang Hittin tu. Sebelum perang, mereka kena lari pergi merata cari ayak. Sampai kawasan ni orang Islam dah keringkan. Sampai kawasan ni orang Islam dah alirkan ke tempat lain. Sampai ke tempat ni orang Islam dah kepung telaga tu. Sampai kat Hittin tu, mereka dah betul-betul tak larat tuan-tuan. Pasukan Kristian yang ramai ni. Di sebalik terai lagu ni, di sebalik belah sana ni, ataupun sebalik bukit ni, orang Islam duduk tu dah, duduk standby, nak lawan dah. Orang Kristian baru sampai dekat tempat perjanjian Hittin yang nak perang tu. Sampai lapak ayak, lapak semua tuan-tuan, tak larat dah ni. Sampai ada mereka jadi gila. Sebut dalam sejarah Kristian, sampai ada jadi gila. Yalah, memang gila tuan-tuan, dengan panah, dengan lapak, dengan dahaga. Tuan-tuan tahu Sultan Salahuddin buat apa dalam sejarah? Ni sejarah Kristian sebut, sejarah dunia sebut, sejarah Islam sebut. Tiga-tiga saya dah semak dah. Malam ni, esok tu nak perang, malam tu Sultan Salahuddin buat barbecue, bakar kambing. Tapi tak tahulah kambing ke, tapi buat barbecue kan. Ya. Buat bakar barbecue, makan ramai-ramai, bagi aroma tu angin tolak bisa tahu. Orang Kristian jadi tak tahu nak abang tu lah, jadi gila babi. Jadi gila tu kuih. Kata apa? Kami dengan lapak, dengan dahaga, apa boleh bagi jamu. Tak apa kalau amat nisfu, tak apalah kan. Makan aroma apa, ambil bau saja dah kenyang. Kan? Ini boleh mendatangkan marah. Mereka dah tak tahan lah. Esok pagi tu berlaku battle, dengan mudah orang Islam menang orang Kristian. Berapa ramai orang Kristian surrender.
tak mau lawan, dan orang Islam menang. Dan Guy dengan Rinok ni ditangkap. Bila ditangkap, dibawa ke kemah Sultan Salahuddin. Masa ni Sultan Salahuddin dia berombak dada dia. Maksud apa? Rinok ni yang bunuh adikku, Rinok ni yang hina Rasul aku, kan? Bila sampai, Guy ni kira raja lah, pemangku raja. Maka Sultan Salahuddin bawa keluar ayam, ayam ais. Masa tu ais, apa yang ada ais, kaya lah. Orang raja-raja saja dia ada peti ais, peti yang simpan ais. Tak tahu dia bersimpan lagu mana, tapi ada ais. Buh dalam cawan, bagi dekat Guy minum. Guy tak mau, Guy takut. Guy masa ni ketak, pasal Guy ni bukan tahu mana pun, nama pun Guy. Sikit lagi dia nak bunyi tu. Dia ni tuan-tuan, dia bukan tahu mana pun, cuma dia jadi cekang pasal bos dia ni, tok guru dia ni. Pasal tok guru dia ada, dia menikah dengan keturunan raja. Dia ni dulu kira perebet ni. Jadi dia ketak tak kira ni, ketak sungguh-sungguh ni. Rinok ni dia korang ajak pun dia askar, jadi dia berani juga. Guy ni ketak. Maka Sultan Salahuddin kata minum ayam ais ni, minum. Tu orang takut, tak ada campur apa lah. Dia tak mau. Pasal dia fikir kalau aku minum lagi ada racun ke apa ke kan. Dia tak mau minum. Bila dia tak mau minum, yang si Rinok ni lapak tak kira-kira ni, terus dia terrabut. Dia rabut cawan tu daripada Guy, dia minum. Maka Sultan Salahuddin kata, dia ni siapa ni? Dia kenal. Aku tak bagi ayam kat hang, kenapa hang minum? Sultan Salahuddin ni punya pemikiran dia. Maka apa nama ni, Rinok kata aku tak tahan lapar. Maka masa tu lah Sultan Salahuddin baca satu kesalahan dia. Mengaku. Dan Sultan Salahuddin tarik pedang dia, pedang yang sama yang dia sumpah dulu tu, dan dia sap kepala Rinok mati. Dan Guy tu pula takut tak gara-gara dah, pasal pasukan Salahuddin ambil kepala Rinok, tunjuk dekat Guy. Guy tu sangka aku lepas ni. Sultan Salahuddin senyum dan mengatakan, jangan risau, seorang raja takkan bunuh raja yang lain. Maka Guy dibebaskan balik. Pasal tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku-buku Kristian hari ni pun, mereka tak kutuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, meskipun Sultan Salahuddin menewaskan dia. Pasal Sultan Salahuddin ada banyak jasa. Ini saya ringkas lagi ni, pasal saya dah lajak 10 minit dah ni. Saya tak sempat pergi perang salib ketiga dah. Sultan Salahuddin bila masuk Baitul Maqdis, dia tawarkan 1 dinar saja lebih kurang untuk orang-orang nak tebus diri. Sebab bila dia masuk tu, orang kat jadi tawanan lah kan. Maka orang kaya pakat tebus. Lepas tu orang miskin tak ada duit. Maka Sultan Salahuddin kata pada orang Kristian ni, ada kawan-kawan apa susah-susah ni, B40 ni bagilah belanja dia pun, aku tak murah. Tak mau tuan. Orang Kristian kaya ni tak mau tolong Kristian yang miskin tu, tak mau tolong bebas. Maka Sultan Salahuddin kata, tak apalah kalau macam tu, apa ada kasut tak? Slipper, kasut. Kalau ada kasut pun jadilah main tukar dengan kami. Pasal hukum Islam macam tu, kena bayar tebusan juga. Main tukar dengan kami, ambil lah kawan-kawan pun ni. Tak mau tuan-tuan. Orang kaya Kristian tak mau. Lepas tu pula Sultan Salahuddin kata, siapa yang nak keluar pada Baitul Maqdis pun boleh. Adalah beberapa duit kena bayar tu kan. Masa tu Pop, ataupun bukan Pop lah, gereja nombor 1 Baitul Maqdis masa tu, imam gereja nombor 1 Baitul Maqdis masa tu, dia sejarah dunia sebut, sejarah Islam sebut, dia keluar, dia kata dia nak keluar. Tok imam lari dulu ni. Macam apa nama ni, Mahmud Jun kata, kuatnya Tok Bilal lari, tengok yang dua Minah mati dulu kan. Tuan-tuan, dalam sejarah kata dia menyiap, dia keluar harta daripada gereja 7 unta memikul emas. 7 unta pikul emas, nak keluar lari dari Baitul Maqdis. Maka masa tu anak tentera Salahuddin kata kepada Salahuddin, tuanku, pasal apa tak tahan Tok Imam lebar tu, 7 unta emas, bawa emas dah awak berlari keluar. Sultan Salahuddin kata, perjanjian dah dibuat, aku tetapkan takat tu saja, aku tak boleh tambah. Tapi korang ajak kalau Tok Imam ni, harta yang dia dapat tu semua orang sedekah. Pasal ustaz, orang bagi duit lah. Tiba-tiba bila dia susah, dia tuang seorang dia. Padahal duit tu sebagai gereja Tok Imam besar nombor 1, dia boleh bagi lah, bagi balik. Tetapi rupanya dia lari. Dan kata Salahuddin, saya nak tutup dengan ayat ni lah. Kata Salahuddin, inilah sebab Kristian kalah hari ni, dia kata. Bila mana mereka berpecah,
Dan orang-orang agama mereka ni hanya mementingkan poket sendiri. Orang-orang kaya mereka ni hanya mementingkan kebebasan sendiri. Orang miskin ditinggalkan, mereka berpecah dan mereka tidak ada sensitif. Maka mereka kalah pada hari ni, kata Salahuddin. Percayalah, Salahuddin kata kepada tentera dia ni, satu hari nanti bila Islam ada sifat dia ni, Baitul Maqdis akan kembali dapat kat orang Kristian. Dapat tak sekarang tuan-tuan? Dapat kan? Kristen Yahudi lebih kurang lah ni kan. Tak sama lah, tapi lebih kurang musuh Islam lah. Sebab kita berpecah. Kita tidak ada, saya bukan kata kat orang, saya kata kat saya sekali lah. Yalah tuan-tuan, Israel duduk Baitul Maqdis berapa lama sampai hari ni. Macam tu kan. Jadi kata Salahuddin betul. Satu hari nanti bila kita mewarisi sifat ini, kita pula akan dikalahkan. Betul tuan-tuan. 9.14, saya ambil seminit saja lagi. Sebenarnya lepas berlaku perang salib kedua tu, Kristian di Eropah bincang nak main serang pula. Tuan-tuan tengok, perang salib pertama nak pi perang salib kedua 80 tahun. Perang salib kedua nak pi perang salib ketiga 3 tahun dah. Maksudnya apa? Orang Kristian tak biar lama. Sekali kota dia hilang, dia mesyuarat terus nak main ambil pula. Tapi kita masa hilang masa tu 80 tahun baru main. Di Eropah mesyuarat. Ada 3 orang raja. Raja Jerman, Raja Perancis, Raja England, anak Raja England. Mesyuarat nak main serang Baitul Maqdis. Cerita tu panjang lah. Memang kalau saya cerita pun tak dan juga. Dia akan lajak lebih 10-11. Tapi cerita tu saya sebut kat tuan-tuan agar mungkin tuan-tuan habis kuliah nanti tuan-tuan boleh carilah buku ke apa baca lah. Cerita pasal Richard de Lionheart, anak Raja England, King Philip, Raja Perancis, dan King Barbarossa, Raja Jerman. 3 orang ni bergabung nak main serang Salahuddin dekat Baitul Maqdis. Yang akhirnya Barbarossa mati awal pasal berlagak sangat, kalut sangat. King Philip lawan sekerat, dapat salib besar. Dia, masa tu masa perang salib kedua Islam menang, dia rampas salib besar. Mesti dia salib besar. Bila perang salib ketiga ni dapat balik dia perang salib besar tu. Maka King Philip kata selesai dah. Aku nak balik Perancis. King Richard kata, ya, mana habis lagi boh? Ni tak habis. Memang dia panggil boh. Pasal King Philip ni pok angkat dah. Dia pun dia Raja England. Kita tak dapat Baitul Maqdis balik lagi. Abah nak balik dah. Dia kata tak apa ni, kita dah dapat logo dah. Logo salib ni. Memang ada orang berjuang kerana logo pun ada. Tengkak tak mau kan? Ada. Maka tuan-tuan, King Philip balik Perancis, Richard seorang lawan dengan Salahuddin. Ni duk kata telajak kat seminit. Pertempuran Richard dengan Salahuddin pun menarik. Tak sempat tuan-tuan cari. Hebat. Dua-dua hebat. Seorang warak Kristian, seorang warak Islam. Akhirnya mereka seri. Dan Richard, Allah Ta'ala bukan tolong Richard, tolong Islam. Apa jadi tuan-tuan tahu tak? Kan King Philip balik awal, abah angkat dia ni balik Perancis. Rupanya tuan tahu apa Philip buat? Philip balik pi serang England. Kau ajak. Philip ni balik, dia tengok Richard tak ada, dia pergi serang England. Serang anak angkat dia punya negara ni. Itu yang Richard balik England tu. Allah selamatkan, Islam menang sekali lagi perang salib ketiga. Dan teruslah Islam memerintah Baitul Maqdis sampailah tahun 47 Nakbah yang orang Israel masuk. Berapa ratus ribu tahun Islam menang. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Itulah sedikit sebanyak cerita gambaran tentang perang salib. Saya tak boleh kata fakta, saya tak boleh kata cerita yang padat, tapi sedikit sebanyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kalau tak dapat banyak pun dapat sikit pun jadilah. Tiupkan semangat kita, berikan kita membuka minda kita tentang beberapa sejarah tentang Islam. Mudah-mudahan kehadiran saya ini bukan yang terakhir lah, tapi yalah, tak sempat juga saya pun. Mudah-mudahan lah ke depan kalau ada rezeki, mungkin tahun depan mudah-mudahan ada rezeki dan ruang untuk kita jumpa lagi. Saya akan sambung lagi nanti insya-Allah tentang tamadun Islam dan sejarah-sejarah menarik Islam yang kita jarang bicarakan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lamal malakatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.